Korang semua mesti menunggu gol saja. Pair-pair ni pun saya kurang lah untuk entry. Saya kadang entry pun saya tinggal. Saya set PO, saya tinggal. Tengok-tengok, dah biru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir pada hari ini untuk Market Direction. Okey, di mana kami daripada tim The Colonel, okey, yang bersama saya, Khairul, dan kita ada Faiz dan kita juga ada Sepian dan kita ada tim-tim yang lain yang baru. Okey, kita masih dalam rekrut lagi untuk diorang. So, korang just stay dengan kami dan aktiviti-aktiviti yang kami sediakan. Okay, so pada hari Isnin kita akan ada market direction dan pada hari Selasa mungkin kita akan buat live trade dan pada hari Rabu kita akan buat free sharing ataupun kelas dan pada hari Khamis dan Jumaat kita akan buat live trade. Okay, so di mana market direction untuk hari ini kita akan tengok beberapa view untuk gold ataupun pair-pair yang lain yang ada potensi dan kita remark all zone untuk kita entry. Okay, tempat-tempat yang terbaik untuk kita entry. Kita tengok ke forex calendar, kita tengok pada hari ini. Hari Isnin kita ada news Euro pukul 9 sekejap lagi kita ada ECB Presiden Lagarde speak ni. So akan ada efek untuk pair-pair Euro. Okay. Dan pada hari Selasa kita ada fact check for speak pukul 7.30 dan pada 8.30 kita ada call durable good order month to month. Besok kita akan buat live trade lah. Okay. Tapi dekat sini kalau kita tengok 8.30 sampai pukul 10 pun ada. Kita ada CB Consumer Confidence. Okay. Banyak untuk news untuk esok. Untuk USD banyak news, so kena hati-hatilah sebab dia akan straight, so mungkin market akan bergerak laju. Cantiklah untuk gold. Okay. Dan pada hari Rabu kita ada fact check for speak pukul 10.15 dan kita ada FOMC member speak. Ini FOMC korang tak payah tunggulah, tak payah tengok, tak apa. Okay. Yang pending home sale month to month ni pun dia cerita balik pada masa yang lepas punya news lah. Okay. News yang lepas dia macam minute meeting. Okay. Dan pada hari Khamis kita ada CAD untuk GDP month to month dan kita ada employment claim. Employment claim untuk USD ni pada saya dia tak kuranglah memberi kesanan. Dia akan efek, tetapi efek dia agak lambat. Mungkin setengah jam selepas news baru dia akan efek. Okay, dan kita pada hari Jumaat kita ada Core PCE Price Index month to month 8.30. So kita boleh juga buat live trade untuk hari Jumaat. Okay, kita pergi ke chart. So sebelum tu kita recap semula untuk mapping ataupun direction pada minggu lepas. So kita tengok Euro AUD. Kita target untuk sell di area sini. Ini adalah zone yang pertama dan ini zone kedua. Dia trigger dekat zone pertama saja. Okay. Siapa yang ada sell running almost 230 pip minggu lepas saya ada teman korang instant sell dekat area sini. Siapa yang ada hold tu tahniah. Okay. Dan dia berada di Roblox yang pertama dan dia membuat rejection semula. Kalau kita tengok lower time frame dia ada confirmation lah. Okay. So kita teruskan ke Euro USD. Okay, kita tengok Euro USD. Dijangkakan boleh buat kejatuhan sehingga paras harga bawah ni lah. Okay, dia dah reject dekat area sini. Kalau kita tengok agak bahaya lah kalau kita nak ambil entry ni, semua zone-zone ni jadi besar. Okay, untuk Euro USD ni claim dia hit SL lah untuk zone tu. Okay, macam saya bagi minggu lepas, kita target untuk sell semula, sell di area sini
dan buat kejatuhan sebanyak 400 pip. Okay, so kita pergi ke GJ. Wow, GJ, korang tengok GJ buat apa. Okay, GJ saya jangkakan pada minggu lepas dia boleh membuat kejatuhan. Kita dapat sell dekat area sini almost 1800 pip yang dia pergi. Okay, dan ini saya ada bagi zone daily yang pertama, zone daily kedua. Dia terus langgar je macam tu, dia ambil daily yang ketiga ni. Okay, siapa yang dapat entry dekat sini tanya lah. Okay, sebab tu kita mapping zone-zone ini, kita kena mapping dan kita kena tanda. Jadi kalau price tiba-tiba sampai macam ni, kita tak gelabah untuk entry dekat mana. 700 pip juga dia membuat kenaikan. Okay, untuk USO USD, kita target yang pertama untuk sell di area sini. So running almost 1100 pip untuk USO USD. Dan kita target untuk buy semula dekat sini. USO USD ni adalah minyak oil. Okay, dan kita pergi ke GA. GA macam saya plan minggu lepas, dia boleh buat kejatuhan. Dia ambil zone weekly, monthly kat sini, geng. Nampak ngam-ngam soi je zone tu. Ngam-ngam je. Yang zone yang pertama ni, dia terus langgar. Memang tak belik lah kalau dia terus langgar macam ni. So dia reject dekat almost 700 pip juga. Jangan conting. Satu kerja saya nak padam-padam. Jangan dicenting guys nanti saya kick. Okay, next kita pergi ke AUD USD. AUD USD juga kita target untuk sell. Kita sell dekat area sini tapi tak sampai. Dan dia membuat kejatuhan. Ini yang saya cakap minggu lepas, zone ini sangat bahaya dan saya target untuk buy dekat sini. Ini pun dia pecah juga. So nanti kita counter dekat mana next zone. Dan AUD CAD last ada orang minta sorry untuk sell. Sell jalan 130 pip untuk AUD CAD. Ini adalah zone yang pertama dan zone kedua. Ini adalah raw block yang pertama, dia tembus sahaja macam tu. So kita pergi ke Euro JPY. Euro JPY pun saya ada bagi minggu lepas untuk dia buat retrace ini kenaikan hanya sementara. Dan dia masuk dalam zone terus pom jatuh buat kejatuhan. Okay, tahniah siapa yang dapat Euro JPY ni. Almost 600 pip juga. Dan gold, gold ni jangan cakap tak dapat. Kita target untuk buy dulu dekat area sini. Running almost 280 pip dan kita sell semula di area sini. Almost 500 pip. Dan di sini adalah zone buy yang pertama 1640 ni. Di sini pun trigger juga. Setiap zone akan ada reaction dia lah. Dan dia pagi tadi dia spike ke bawah dan masuk second zone daily dan dia membuat kenaikan sehingga 200 pip. Okay, kita tengok. Okay, settle. So kita pergi ke Euro AUD balik. Kita buat mapping yang baru. Okay, untuk Euro AUD kita target jika pecah price sekarang ni dan dia membuat kenaikan, dia boleh sampai ke zone-zone ini. Okay, ini zone yang saya kotakkan ini. Ini adalah sebagai double maru dan ini adalah extend zone. Ini adalah tempat yang terbaik lah. Kalau ini sebagai watching zone sahaja, ini sebagai watching zone. So kalau macam ni saya tak akan ambil. Dia tak nak. Okay, tak apa. So ini adalah sebagai watching zone sahaja dan saya target untuk ambil di sini. Kalau kita tengok daripada daily, dia sebagai double maru ataupun kita tengok dekat H4 kita boleh ambil dia sebagai drop, best drop punya setup. SP500 boleh bang. Ya Allah, tak ada orang trade, saya tak ambil lah pair-pair macam tu. Tu trade pair-pair yang bangsawan. Okay, saya ambil yang biasa orang trade sahaja. Okay, so untuk Euro AUD ni, jika price membuat kenaikan,
kita target untuk sell pertama di sini area drop base drop. Okey, untuk sekarang kalau kita tengok dekat lower time frame, dia boleh membuat confirmation dekat sini. So ni adalah zone yang pertama untuk kita entry sell semula. Ini based on confirmation ada breakout structure dekat area sini. So kalau kita tengok zone ini dia dah buat breakout yang pertama, dan di sini juga ada breakout yang kedua. Di sini price sampai possible market dia boleh buat kejatuhan sehingga paras harga sini. Okey, ini kita boleh buy semulalah. Ini adalah zone buy yang pertama. So korang mana yang dapat tu korang screenshot lah. Okay, korang boleh screenshot ataupun marking semula dekat korang punya chart. Kalau kita tengok di sini juga possible. Okay, inilah. Ini zone-zone yang terawal untuk kita entry buy semula. Jika price membuat kejatuhan, zone sekarang ini possible. Okay, kalau kita tengok sekejap saya punya pen ni. So kalau kita tengok dekat sini ada pun breakout, price sampai buat pullback, mungkin dia boleh buat kejatuhan semula. Sama ada zone sekarang ini ataupun zone yang sama dekat area sini baru membuat kejatuhan. Okay, so kalau korang nak take risk, make sure SL lah letak atas ni, cantik. Jangan besar-besar. Sini pun boleh. Kalau nak entry awal dekat sini boleh letak SL. Ambil luar daripada zone sahaja. Kenapa price membuat rejection di paras harga sini? Kita kena tengok balik. Kita kena pergi ke weekly, kita kena lower time frame. So consider dia ambil zone inilah. Okay, dia ambil zone ini dan dia spike itu disebabkan news, dan dia spike ke bawah sikit, belajar sikit ni, dekat lower time frame mesti ada support dekat situ. Okay, kalau kita tengok sekarang price berada di zone weekly ataupun monthly lah, support monthly. So dia boleh membuat kenaikan zone sekarang dan kita standby zone bawah ni. Jika ada breaking news, dia possible untuk pergi bawah ni lah. Okay, dia area 0.93494. Di sini kita boleh ambil dia sebagai double maru dan punca kenaikan dia. Okay, so kalau kita tengok daripada lower time frame, price dah membuat kenaikan. Ya, kita free size kan dia. Kita tengok balik dekat lower time frame. Okay, kalau kita tengok dekat lower time frame, ada pun breakout structure dekat area sini. Okay, so kalau ada yang hold buy tu, sila hold dulu. Boleh hold, tak ada masalah. Kita tengok dekat H1. Ini adalah raw block yang pertama. Korang kalau nak hold buy ni, make sure raw block yang pertama ni lepas lah. Okay, dan kita boleh ambil take risk, cuba untuk sell di area sini. Ini possible untuk dia membuat rejection. So kalau korang tengok dekat sini, dia ada satu breakout structure dan price pullback. Ini adalah raw block yang pertama. Okay, ini adalah raw block yang pertama. Jika pecah, tembus, korang boleh take risk hold sehingga pada harga sinilah. Okay, so dekat sini korang kena manage. Possible untuk dia membuat rejection. Kalau kita tengok daripada H1 dan H4, di sini consider kita boleh ambil sebagai drop base drop ataupun punca kejatuhan dia. Ini yang pertama lah. Okay, possible untuk dia membuat rejection. Ini adalah zone yang pertama untuk kita take risk, sell. Dan di sini zone yang kedua. Okay, so ini saja. Jika siapa yang ada hold, boleh hold dulu, tak ada masalah.
make sure roadblock yang pertama ni lepas lah. So kalau kita nak sell, kita boleh cuba untuk take risk dekat area sini lah. Semua ni korang boleh take risk. So next kita pergi ke GJ. GJ price gila-gila, dia buat kenaikan. Ni saya delete dulu. Kita boleh cuba untuk sell dekat area sini. So dia dah cuba ambil daily zone yang pertama. Ini ada satu kawasan breakout dia. Agak bahayalah kalau kita nak take risk, sebab movement sekarang ataupun price action sekarang untuk GBP agak bahayalah. Kalau korang nak take risk, di sini ada satu setup drop base drop atau double maru. Korang boleh cuba take risk dekat area sini. Dan di sini ada second zone. Okay, ini saya ambil sebagai setup untuk sell. So kalau kita tengok daripada lower time frame, structure dekat sini dia boleh buat breakout. Dia dah ada buat breakout lah untuk kejatuhan lagi. So korang kena hati-hati, cari tempat yang terbaik. Di sini possible lah untuk kita entry sell. Ini adalah zone yang pertama. Boleh juga sekarang ni untuk di rejection, tapi tengok lower time frame. Lower time frame ada satu setup. Kalau berani untuk sell di area sini, silakan. Okay, letak SL area 157, 158 ni untuk GJ. Kalau berani boleh sell dekat area sini. Letaklah SL dalam 15 ke 20 pip untuk pair cukup. Kalau sanggup tunggu, korang boleh entry sell semula dekat 160 ni lah. Okay, clear tak untuk GJ? Untuk GJ ni, kalau dia membuat kenaikan, dia boleh completekan weekly dekat zone atas. Okay, sebab kejatuhan untuk GJ ni hanyalah retracement sahaja. Sebab kalau kita tengok for long term, dia boleh membuat kenaikan sampai harga weekly ni. Dia kena completekan balik weekly ni, bukan buat masa sekarang lah. Mungkin 2 bulan lagi ke 3 bulan lagi baru boleh sampai. Dia kena buat structure yang cantik dulu. Kalau kita tengok daripada candle monthly ni, kalau dia close dekat atas, memang dia akan boleh membuat kenaikan lagi ke atas. Kalau dia close bawah structure ni, dia boleh buat kejatuhan lagi lah. Okay, dia boleh buat kejatuhan lagi paras harga bawah ni. Standby je. Korang kena tengok daripada ni, kalau nak hold lama lah. Okay, monthly, weekly, korang kena tengok dulu candle dia close macam mana. Kalau kita tengok weekly, dia dah close. Okay, so dia kenaikan ini hanya retrace, korang boleh cari sell semula. So kita pergi USO USD. So ni ada marking zone ni sebenarnya. Okay, tapi zone USO USD ni agak bahaya. Zone dia besar. Okay, ni untuk oil, siapa yang trade oil, korang boleh take risk di entry dekat sini, area daily zone. Okay, ni adalah daily zone, sangat besar zone ni, agak bahaya. Korang kena tunggu zone ni, kecilkan dia, korang boleh entry kat sini. So kalau kita tengok dekat WTI ni, korang boleh buy semula dekat area sini. Okay, kalau kita tengok dia dah ada membuat rejection zone sekarang ni. Untuk WTI saya cakap sebelum ni, dia boleh buat kejatuhan sampai paras harga bawah ni lah. Okay, so korang kena hati-hati. Jika price membuat kenaikan, kita cuba sell semula. Kita boleh take risk dekat zone ini. Kita ambil dia sebagai swap zone lah. Kita tengok dekat H1, kita free sizekan dia dan kita boleh nampak. Okay, ni kita delete dulu, sebab zone ini dah pun breakout, dan kita boleh jadikan dia sebagai swap zone untuk kita entry sell semula. Tolong mute dia. So kita tengok dekat sini ada satu setup drop base drop. Okay, di sini korang boleh cuba take risk ataupun punca dia breakout lah. Ni adalah zone yang pertama.
untuk WTI. Dan ini adalah zon yang kedua, punca kejatuhan dia. Okey, ini saja, korang tak payah ambil banyak-banyak. Ini saja. Saya nampak dia boleh buat kejatuhan lagi. Korang boleh cuba untuk sell dekat dua zon ni. Ni dah untuk minyak, satu dah bermaru, dan di sini punca kejatuhan dia H1 dan H4 zon. Kalau kita tengok daripada lower time frame, dia boleh membuat kenaikan lagi. Nampak? Dia boleh membuat kenaikan lagi. Tapi ini adalah roadblock yang pertama lah. Ini adalah roadblock yang pertama. Dia perlu pecah. Kalau dia pecah, kita tunggu sell semula dekat atas ni. Okay, so clear untuk USO ataupun oil. So kita pergi ke GA. Wah, GA sedapnya. Kalau dapat buy dekat bawah ni, korang boleh swing, cuba swing lah. Okay, untuk GA, kalau korang cuba nak untuk entry sell, korang boleh cuba entry sell dekat sini. Ini area weekly daily. Okay, tapi kalau pecah ni, dia memang boleh buat kenaikan lah. Kita boleh swing macam saya cakap, sebab dia dah completekan zone weekly, monthly. Dia dah ambil resistance monthly dan weekly ni. Okay, so dia boleh membuat kenaikan sehingga paras harga sini. Ni adalah tempat yang pertama ataupun early zone untuk kita entry sell. Dan di sini zone yang kedua. Ni zone yang dekat-dekat ni korang kena jaga, okay. Ni semua tempat potential untuk dia reject. Setiap zone yang saya marking dia akan ada reaction lah. Okay, reaction sama ada dalam 30 ke 40 pip, 50 pip pun boleh. So depends untuk korang kena tahu direction dia nak ke mana kalau nak hold tu. Okay, so ni saja untuk sell dan potential. Kalau dia membuat kenaikan, di sini kita boleh ambil dia sebagai double maru. Siapa yang tanya double maru tu, korang boleh tengok sendiri yang saya marking ni. Valid tak valid double maru tu, korang tengok balik. Cuba tengok balik. Macam ni saya akan marking dekat sini. Dan korang kena tengok turn left dia. Tengok first turn left dia ada apa. Kalau kosong dekat bawah sini, dekat tepi dia, korang jangan ambil double maru tu. Jika price dekat bawah ni kita ada nampak dia sebagai significant zone ataupun kita ada nampak dia sebagai ada support dekat sini, so tempat itu adalah valid untuk korang entry. Ini adalah salah satu favorite saya punya setup lah yang saya suka. Okay, double maru dengan drop base drop, rally base rally, itu adalah setup yang terbaik untuk kita pakai. Jadi setup tentu saya akan full margin saja. Okay, so next kita pergi ke AUD USD. So AUD USD saya target dia boleh membuat kejatuhan sehingga paras harga bawah ni. Ni adalah punca. Ni agak bahaya lah kalau kita nak ambil dekat sini. So kita delete dulu. So next kita boleh cuba sell semula dekat area kita boleh buy dekat area sini. Kita boleh tunggu. Zone-zone weekly, monthly korang boleh cuba untuk swing. Gold bang, tunggu sekejap lagi saya bagi untuk gold. Okay, so kita tengok gold. Kejap lagi saya nak bagi zone sell. Kalau price tu sampai, kita cuba tekan sama-sama lah. Okay, dekat sini korang boleh cuba take risk. Ini adalah zone weekly ataupun daily. Okay, possible untuk price sampai ke sini. Kalau dia pecah, dia boleh pergi sini jugalah. Tapi saya target untuk buy semula dekat area sini. Okay, so kita pergi ke daily. Kita tengok daily. Kita mencari tempat re-entry sell. Okay, ini adalah zone yang pertama. Ni kalau macam ni, korang boleh sekalikan je sebab ada dua resistance dekat sini. Okay, ini korang boleh sekalikan. Dan second zone, first zone dekat sini untuk korang cuba take risk. Ni ada satu drop base drop.
So kalau kita pergi ke lower time frame, kita boleh nampak dia lah. Untuk buy, siapa yang ada buy, make sure ini perlu pecah. Okay, kalau dia tak pecah setup ni, dia boleh buat kejatuhan lagi bawah. Ini Roblox korang kena lepas lah. Ini main Roblox dia. Okay, sebab dia tengah membuat structure. Kalau dia lepas, baru korang boleh hold untuk ke atas. Okay, sebab tu kena bermain dengan lower time frame. Kita kena tengok structure dia. Euro JPY. Okay, kita boleh target. Ni adalah buy zone yang tengok. Dia dah reject kan sini. Macam saya cakap, setup double baru ni sangat best. Nampak dia mesti sampai, dia terus jalan je, tak ada tunggu-tunggu. Sebab tu saya sampai je zone, saya akan tekan lah. Okay, kalau kita tengok untuk Euro JPY, dia boleh buat kejatuhan sampai paras harga bawah ni. Ni korang kena standby. Dan dia boleh membuat kenaikan ke tak? Okay, kita tengok daripada higher time frame. So kita tak payah ambil dekat monthly, sebab saya nampak dia boleh pergi ke atas lagi. So kita target untuk mencari peluang buy. Ini adalah sebab zone ni pun dah trigger. Okay, ni semua korang kena marking. Just standby je. Siapa yang nak trade Euro JPY boleh ambil zone ini. Okay, korang boleh entry lah. Korang semua mesti menunggu goal saja. Pair-pair ni pun saya kurang lah untuk entry. Saya kadang entry pun saya tinggal. Saya set PO, saya tinggal. Tengok-tengok dah biru. Sekejap, kita ada USD CAD. Allah, dia dah reject dah geng. Dia dah reject dah. Okay, untuk USD CAD ni korang boleh cuba take risk dekat kawasan sini. Ini adalah satu setup weekly. Okay, price dah sampai, dia dah buat rejection. Saya ada bagi semalam lagi, saya dah ada bagi untuk USD CAD ni, untuk sell di kawasan area sini. Ini adalah zone yang pertama, dan di sini ada drop base drop ataupun double maru. Okay, ini adalah zone kedua. Possible untuk dia sampai pun ada. Kenapa saya ambil? Tengok dekat sebelah ada support. Okay, kita boleh panggil dia sebagai significant zone. Okay, ini adalah resistance weekly. Dia dah membuat rejection. Ini adalah sebagai extend zone lah. Kalau standby untuk USD CAD ni. So kita pergi ke gold. Untuk gold, saya dah cakap daripada minggu lepas, saya target untuk gold membuat kejatuhan sehingga paras harga daily weekly dekat bawah ni. Nampak? Dia sampai, tapi dia belum cucuk habis lagi geng. Possible untuk dia sampai dekat area sini. Kita kena tengok lower time frame. Kenaikan ini mungkin hanya sementara, dia boleh buat kejatuhan semula lah. Korang kena marking standby. Ni zone-zone, tempat-tempat yang terbaik. Okay, ini kalau macam ni dia dah trigger, korang kena minimizekan. Korang boleh ambil dekat area support dia, sebab zone untuk gold sangat besar. Okay, korang boleh ambil dekat area sini. Boleh tunggu. Zone ni pun besar. Korang kena tunggulah price masuk dalam zone ataupun time spike tu. Tengok balik first turn left ada apa. Okay, ini adalah first zone untuk kita entry buy, dan ini adalah second zone. Ini adalah weekly daily punya zone, dan possible untuk price sampai bawah ni. Dia boleh sampai buat kejatuhan. Mungkin kenaikan ini hanya sementara. Dia boleh buat kejatuhan semula dekat zone-zone ini lah. Ni saya ambil just roughly saja. Ni korang boleh cuba untuk hold lah. Okay, ini sekadar prediction saya saja. Okay, gold tak semestinya akan terus rendah, sebab gold adalah salah satu komoditi dan ramai pelabur-pelabur dia. Dia tak akan habiskan gold lah, sebab gold boleh membuat kenaikan lagi pada masa akan datang.
Okay, untuk sekarang ni korang boleh cuba untuk buy semula lah dekat area-area bawah ni. So kita pergi ke lower time frame. Okay, lower time frame. Saya mencari zone sell untuk sekarang ni. Siapa yang ada hold buy, tahniah. So untuk sekarang kita cuba untuk mencari sell area. Okay, so kita tengok daripada lower time frame siapa yang ada hold buy gold tu. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Price tadi pagi spike. Dan kalau korang tengok dekat sini ada pun confirmation untuk dia membuat kenaikan. Ini adalah zone yang pertama untuk kita buy tadi. Di sini saya ada bagi juga, tapi dia terus langgar dan dia ambil kat sini. Ini adalah M15 zone. Okay, zone buy kita yang pertama tadi. Siapa yang ada dapat entry buy dekat bawah ni, tahniah semasa dia spike tu. Okay, so next sekarang kalau nak sell, saya target untuk sell dekat area atas ni. Sekejap. Ini sebagai roadblock, main roadblock yang pertama. Macam tadi saya ada orang cakap untuk sell dekat area sini. Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi mungkin hanya sekap lah. Kalau kita tengok dekat sini boleh nampak dia sebagai QM setup M15 M5. Cantik. Sebab dia ada significant dekat sini, ada resistance dengan support yang selari. Sebab tu dia boleh membuat rejection dekat sini. Okay, so untuk sekarang saya masih menunggu. Kalau dia membuat kejatuhan, kita boleh cuba buy semula kat area sini lah. Ni zone yang pertama dan ni yang kedua. Okay, tapi zone ini perlu pecah 1649 ni dia perlu pecah. Dan jika price membuat kenaikan, ini adalah zone yang pertama untuk saya sell. Okay, ni adalah kawasan dia breakout. Sebenarnya zone ni dah trigger. Kita boleh ambil zone ini. Possible untuk price sampai semula area 1658 dan 56, kita possible untuk entry sell. Okay, kita boleh marking dan kita tengok, kita pergi ke line chart, kita tengok H1 M15. Okay, so ini ada setup juga. Kalau macam ni korang boleh sekalikan lah. Kalau kita nampak ni dia boleh jadi drop base drop. Okay, dia ada satu setup drop base drop dekat sini. Ni M15 zone. Boleh juga dia jadi setup inverted HNS. Kalau kita tengok daripada price sekarang, okay, dia boleh menjadi setup HNS untuk kenaikan. Okay, sebab tu kalau nak entry sell ni boleh hanya scalping saja. Kita boleh tunggu dia untuk membuat kenaikan lah. Tapi make sure dekat sini perlu pecah. Okay, untuk dia sampai ke bawah tu balik ada, tapi dia kena tunggu news lah, news ataupun sentimen yang ada, baru dia boleh pergi kat bawah-bawah ni. Kita just standby, kita just marking. Okay, ni adalah zone yang pertama. Kita boleh entry sell kat sini, area 1657 ni. Korang kena marking. Dan ini ni zone yang lepas dia tak sempat ambil. Ni juga drop base drop. Ni setup. Korang boleh ambil kat sini terus. Ni sebagai extend zone. Ni ada support, ada resistance dekat sini, agak bahaya. Korang kena manage. Okay, ini untuk
goal. So korang clear tak clear untuk goal? Macam mana tahu zone tu Roblox? Boleh terang tak? Okay, senang je sebenarnya. Korang kena, Roblox ni sebenarnya SNR. Okay, SNR ni kita kena tengok lower time frame dia lah. Okay, SNR lower time frame. Contoh, saya ambil zone ini. Ini adalah Roblox yang pertama ataupun resistance yang dia perlu pecah. Kalau dia tak pecah zone ni, dia akan bermain di kawasan sini. Korang boleh tengok. Sekejap saya ambil pen. Sebab tu saya panggil dia sebagai Roblox lah. Ini SNR yang pertama. Ni semua SNR yang pertama. Nampak? SNR yang pertama ni korang kena tengok. Contohlah korang entry buy dekat sini Korang entry buy kat sini. Price naik, membuat kenaikan. Tetapi dia tak lepas area sini. Dia tak lepas area sini dan dia boleh membuat kejatuhan semula. Dan jika price ni pecah, korang tengok balik SNR ataupun Roblox yang kedua, SNR yang kedua. Kalau dia break juga, korang kena tengok lagi. Ni semua SNR saja. Sebab tu saya panggil dia sebagai Roblox je. SNR yang pertama, kedua, ketiga ni. Ni semua lower time frame M15 dan M5. Okay, clear tak? Bunyi apa tu? Clear tak untuk Roblox? Sebenarnya untuk Roblox ni, korang nak identify dia senang je. Korang kena tengok dia breakout tak breakout, support dan resistance yang pertama. Okay, kalau dia pecah semua ni, memang dia pergi buat kenaikan lah. Cari balik next SNR. Lepas tu sebab tu kena bermain dengan higher time frame. Dia perlu pergi ke higher time frame untuk membuat rejection seterusnya. Okay, cat JPY saya dah habis kat goal, nanti kita tengok. Okay, so untuk XAUD ni clear tak clear kan? Saya target untuk kita ubah. Siapa yang ada sell ni, tahniah lah. Okay, tadi ada orang nak sell dekat area sini, saya pun baru tengok. So dia boleh membuat kenaikan semula. Kita boleh cuba. Siapa yang sell, make sure ni adalah kena lepas. Kalau dia lepas, dia boleh buat kenaikan semula. Saya target untuk sell dekat area sini lah, 1656 ni. Okay, dengan market slow macam ni, memang tak boleh nak buat apa-apa. Okay, korang boleh lah scalp, tak ada masalah. Okay, kalau dia nak membuat kejatuhan, korang make sure pecah zone 1635 ni. Kalau dia pecah zone ini, korang jangan counter buy lagi. Okay, korang jangan counter buy. Possible untuk dia pergi bawah lagi. Okay, selagi dia tak pecah, korang, kalau dia buat penurunan, korang boleh cari buy semula sehingga atas. Sebab kalau kita tengok, macam saya cakap tadi, dia boleh juga jadi sebagai inverted HNS, ataupun ada satu breakout structure dekat area sini, dan ini penurunan ini sebagai pullback dan dia boleh membuat kenaikan semula. Okay, kita pergi ke cat JPY. Kita tengok ada orang request tadi cat JPY last pair lain saya tak nak ambil dah, sebab banyak-banyak pun nanti buat pening kepala je. Waduh, price ranging macam ni. So kita pergi ke monthly dulu. Sedap. Siapa dapat sell dekat area sini, sedap ni. Pak, ni sebagai apa geng? Kalau korang nampak ni setup apa? Tapi dia tak sampai. Dia ambil ni sebagai drop, best drop ni setup lah. Saya orang Thailand faham, orang Indo tak faham. Orang Thailand boleh faham, macam mana orang Indo tak faham? Saya pun tak tahu. Sedangkan bahasa Indo dengan bahasa Melayu tu lebih kurang sama lah. Kalau saya cakap Jawa nanti lagi tak faham. Aku risau ngomong Jawa. Tak faham lah kak. Aku risau ngomong Jawa, aku orang ngerti kau. Oh, iseng sama di seperti lem. Okay, so saya pakai bahasa Melayu lah, lagi senang. Lanjut kak, lanjut kak. Okay,
Untuk bahasa Inggeris pun saya pun tak pandai sangat bahasa Inggeris. Dulu masa kelas bahasa Inggeris saya suka cabut, saya suka tidur kat sekolah. Jadi saya kurang sikit bahasa Inggeris. Okay. So kita tengok ni dia ambil zone ini. Kita boleh ambil dia sebagai significant. Ni dekat weekly nanti kita boleh nampak dia zone yang cantik lah. Okay, ni adalah weekly punya zone. Dia lajak sikit. Boleh cuba untuk hold sell, tak ada masalah. Kalau baru nak sell, okay, kita pergi ke daily. Tengok di daily. Nampak? Tak lepas lagi geng. Kalau korang nak sell dekat area sini, agak bahaya sebenarnya. Tunggu price membuat kenaikan dulu. Okay, ataupun tunggu dia membuat satu breakout area sinilah. Kalau korang tengok, tunggu dia buat breakout dekat sini. Price sampai, cari zone. Jangan entry dekat trend line. Itu je saya nak ingatkan. Jangan entry dekat trend line. Tak ada pun setup dekat trend line. Sebenarnya trend line ini hanya untuk confirmation sahaja. Dia pergi dekat area trend line tu, korang tengok balik dekat situ ada resistance ataupun support tak. Jadi korang boleh cuba untuk entry dekat area situ. Sebab tu zoning ataupun resistance ataupun support tu, itulah tempat zone-zone yang terbaik untuk kita entry. Jangan entry dekat trend line. Sebab trend line ni subjektif. Kita boleh tarik sampai kat sini, sampai kat sini. Jadi zone tu besar. Okay. Kita kena tunggu. Kalau nak sell sekarang ni bahaya. Korang tunggu dia pecah dulu. Kalau dia pecah, korang sell semula kat area sini. Ambil resistance ni. Okay. Kalau dia pecah, okay, kalau dia pecah, dia mesti sampai kat area sini. Dia mesti akan buat rejection. Benda ni akan berulang sahaja. Okay. Kalau dia membuat kenaikan semula, ni adalah second zone. Ni semua saya delete dulu . Ni saya delete. Okay, so kita pergi ke daily. Ini adalah second zone. Kalau dia pecah, korang boleh sell dekat area sini. Okay, ni adalah zone yang pertama. Tunggu dia buat breakout dulu sehingga pada harga di sini korang boleh cuba untuk buy dulu. Okay, untuk buy dan close buy tu dan tekan sell balik kat sini. Ni adalah zone pertama dan ni adalah zone kedua. Untuk sekarang saya, kalau macam ni saya takkan entry. Sebab kalau nak entry sell, tiba-tiba dia membuat kenaikan, parah. Okay, agak bahaya. Ni kalau dia tak lepas trend line ni, dia boleh buat kenaikan semula sehingga zone atas ni, baru dia buat kejatuhan. Saya tak sebab benda-benda ni semua berulang sahaja. Kalau macam ni setup, saya takkan entry lah. So clear tak untuk get JPY. Weh wang di tau bro, aku duk Selangor Kelang kampung di. Ramai orang Jawa kat dalam ni kan. Kan saya jadi signal provider orang Jawa baru korang tahu. Saya anak orang Jawa, sebab tu saya boleh cakap Jawa. Okay, so clear tak untuk semua pair ni. So korang jangan lupa marking lah. Semoga apa yang saya buat ni dapat direction untuk korang entry ataupun hold position tu dan tempat-tempat entry yang terbaik. Waduh, iseng amang Jawa. Preman je tak pandai cakap Jawa. Tak bisa lah. Aku tak bisa. Tak bisa kayak aku ngomong Jawa kayak. Preman Jawa KL lah you. Tak bisa. Wes mangan. Lebih susah kayak. Allah, penat. Penat yang bercakap Sekelangkong.
FM. Naik FM apa Pian? Tak Aku tahu. tengah hold buy ni. Sekejap. Kita cuba dulu hold buy ni. Pecah zone ni, saya akan sell kat area sini. Nak sell boleh tapi scalping je. Dia dah reject dah. Kita tunggu dulu. DJ ni ya Allah. Tak. Okay, ni USO USD nampak dia terus pecah ke. Sekejap je geng, saya cari setup. Ada yang tekan Euro AUD ke tadi? Dah reject lah. Saya tekan sell lah. Oh, ada duit kau ni. Sayang tak dapat sini. Untuk Euro AUD saya tekan sell dulu. Okay, siapa yang nak follow boleh follow. Saya target dia boleh buat penjatuhan lagi ya. Saya cakap tadi. Letaklah SL kalau takut. Letak SL atas ni. Okay, Euro USD tak clear, JJ pun tak clear. Okay, saya rasa itu sahaja untuk market direction pada hari ini. So, itu sahaja. Terima kasih.